kita agihkan apa yang kita panggil sebagai home assessment kits ataupun home assessment tools, di mana kita berikan apa yang kita bagi ialah oximeter yang boleh mengukur kadar oksigen di dalam badan ataupun kewujudan oksigen di dalam badan. Dan kalau dia semakin menurun, sebenarnya itu tanda-tanda bahawa positive rate itu semakin tinggi ataupun semakin parah lah keadaannya, sebab dia menyerang kepada paru-paru dan ubat-ubatan dan face mask dan sebagainya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang home assessment kit yang telah dibekalkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Ini adalah di bawah inisiatif package Selangor 2.0, di mana ini adalah untuk memastikan bahawa mereka yang duduk home quarantine dilakukan dengan cara selamat. Jadi apa yang kita ingin sampaikan ialah bahawa siapa yang duduk di rumah seharusnya mereka mesti mendapat sesuatu di mana mereka boleh mengendalikan kuarantin kendiri ini dengan secara teratur, secara selamat dan juga cara yang kita mengatakan berpandukan fakta dan sains. Jadi di sini semua yang akan disaring di dalam program kerajaan negeri pada fasa 3 ini, mereka akan dibekalkan home kit. So home kit ni diletakkan di dalam beg, di mana di dalam itu ada KN95. Nah, kenapa kita bagi KN95? KN95 ni kita bagi 10 keping kerana setelah banyak penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak WHO, mereka sekarang telah mengisytiharkan bahawa sekarang virus COVID-19 ini adalah airborne, bermakna ia boleh merebak melalui udara. Jadi apa yang kita harus fahami ialah face mask ataupun 3-ply mask yang kita pakai sekarang tak memadai, kerana itu adalah hanya untuk fluid. Jadi kalau kita nak memastikan kita tidak kena virus COVID-19 ini, terutamanya bila kita luar, kita harus memakai KN95 ataupun N95. Kalau itu tak dapat, baru kita pakai double masking, iaitu 3-ply dengan cloth mask. Tetapi itu masih tidak sebagus KN95 lah. Jadi KN95 ni pula kita berikan 10 keping supaya mereka boleh menggunakan satu hari satu keping semasa mereka kuarantin, jika mereka perlu keluar daripada bilik kuarantin tersebut lah. Kalau duduk dalam bilik kuarantin sendiri, tak perlu apa-apa. Kedua, apa yang dalam home assessment kit ni, kita berikan mereka pulse oximeter. So apa benda pulse oximeter ni? So pulse oximeter ni sebenarnya ia adalah untuk memeriksa oksigen di dalam darah. Yeah. So kita bekalkan mereka. Jadi benda ni mudah sahaja. Mereka masukkan jari mereka di dalam dan mereka akan mendapat satu bacaan, di mana ada dua bacaan. Satu ialah tentang nadi, berapa degupan nadi jantung dia. Satu lagi ialah tentang berapa peratusan oksigen di dalam badan. Jadi maksimum dia adalah 100%, tetapi kita akan menerima 95 yang ke atas. Jadi bekalan yang kita berikan ini adalah yang telah diiktiraf oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kerana kita memahami ada juga beberapa device ataupun alat-alatan yang boleh dibeli daripada atas talian yang mungkin harga RM30 dan sebagainya. Tetapi apa yang kita harus fahami ialah kelulusan MDA dan pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan. Itu adalah sesuatu yang penting bagi kami. Jadi itu untuk memastikan bacaan adalah tepat, adalah calibrated dan boleh diguna pakai. Jadi apabila kita hendak memberikan oximeter ini kepada mereka, kita akan membuat satu sesi tutorial di mana kita mengajar mereka cara penggunaan cara selamat, cara membaca dengan betul dan apa yang harus dilakukan. Jadi ini diberikan satu bagi setiap keluarga. Jadi kalau 4 orang dalam satu keluarga tu positif, kita berikan satu lah, kerana device ni agak mahal. Ya. Dan selepas itu ialah termometer. So ini untuk mengambil suhu badan, kerana kita tahu jika mereka mendapat suhu badan yang tinggi, mereka dapat demam, mereka boleh mendapatkan rawatan secara lebih awal lah. Bermakna mereka mungkin tengah bergerak kepada tahap COVID yang serius. Jadi inilah kita yang mahu elakkan. Jadi kita juga tahu kebanyakan mereka yang positif COVID,
Juga ada masalah daripada segi sakit tekak, daripada segi ada demam sedikit. Jadi apa yang kita berikan ini adalah ubat-ubat yang boleh dibeli di atas kaunter. Kerana kita tidak boleh memberikan mereka ubat yang memerlukan preskripsi. Kerana kita takut ada penyalahgunaan ubat. Jadi di sini kita boleh mengelakkan benda-benda seperti yang tidak diingini lah. Kemungkinan ada budak yang ambil ubat cough syrup ini, dia masih lagi selamat sebab dia tak ada dadah yang boleh melalaikan ataupun buat orang ngantuk macam itulah. Dan juga kita berikan juga, kerana ia daripada cell care, kita juga berikan cara-cara pemakanan untuk setiap ubat yang kita berikan. Okey. Dan untuk jika mereka ada kanak-kanak kecil, ubat-ubatan khas untuk kanak-kanak diberikan kepada mereka jika itu adalah budak di bawah umur 12 tahun. Dan sedikit sebanyak kami berharapkan ini dapat membantu mereka, sebab kita tak nak bila dah positif, dia demam ke apa ke, dia keluar pergi farmasi cari ubat, dia keluar nak pergi cari Timol sebab nak buat gagal. Kita tak nak dia ada exposure keluar, sebab kita nak mereka duduk di rumah, jaga diri baik-baik, rehat dengan secukupnya supaya mereka tidak boleh menjangkiti orang lain. Jadi kita bekalkan kepada mereka panduan penjagaan di rumah. Jadi panduan penjagaan di rumah ni adalah benda-benda asas lah, seperti macam mana mereka harus duduk di rumah, cara memakai pelitup muka, cara membasuh tangan, macam mana mereka ingin membasuh baju. Kerana kita dapat tengok banyak orang yang dikuarantin di rumah, mereka tidak mendapat informasi yang tepat. Bermakna mereka tidak tahu adakah bila mereka jalan di atas lantai itu harus dimop dengan terus. Kalau mereka memakai baju ataupun kain plekat tu harus dibuang terus. Ada juga kita dengar orang lepas pakai baju dia terus buang sebab dia takut baju tu ada COVID. Jadi ada cara-cara dia untuk membersihkan dan untuk memastikan selamatlah keadaan kita di rumah. Ya. Jadi tanda-tanda amaran juga kita berikan jika mereka mendapat gejala. Okey, kemungkinan pada hari ketiga, hari kelima mereka mendapat gejala, apakah mereka harus lakukan. Tapi yang penting ialah di mana kita memberikan mereka gambaran, iaitu tata cara penggunaan pulse oximeter. So selepas kita melaksanakan sesi latihan apabila mereka dikenali positif dan mereka diberikan home assessment kit ini pada hari yang sama, kita juga memberikan mereka peraturan-peraturan bagaimana nak menggunakan. Sebab kita tahu manusia ni mudah lupa. Jadi bila kita berikan begini, ia mungkin boleh mengingatkan mereka dengan cepat. Dan juga kita memberikan rekod pemantauan di mana mereka tulis berapakah bacaan mereka pada waktu pagi, waktu petang. Dan ini adalah digunakan untuk kedua-dua, iaitu pulse oximeter dan juga suhu badan. Jadi di sini kita harap dengan apa yang kita berikan, dia dapat mengurangkan risiko kematian di rumah. Dan itulah yang kita nak elakkan. Tiada lagi kehilangan nyawa di rumah tanpa mendapat rawatan di hospital. Jadi kenapa dua benda ni adalah sesuatu yang penting? Okey. Jadi seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Menteri Besar, di mana banyak kes brought in dead ataupun mereka yang meninggal di rumah dan mayat hanya dibawa ke hospital, punca dia adalah daripada segi fenomena yang kita panggil happy hypoxia. Apa maksud happy hypoxia ni? Happy hypoxia ini bermakna hypoxia ni dulu apa? Hypoxia ni bermakna kekurangan oksigen dalam badan. Happy adalah gembira lah. Maknanya orang itu senyum tetapi oksigen di dalam badan kurang. Bermakna dia tidak dapat merasakan bahawa badan dia tu sedang kekurangan oksigen. Jadi itulah disebabkan tiba-tiba dia boleh collapse, dia boleh meninggal. Itu yang kita panggil happy hypoxia. Bermakna bila dia masuk ke tempat fasiliti rawatan, ada beberapa kali kita telah jumpa bila kita melaksanakan pulse oximeter ni kepada mereka, bacaan oksigen adalah 84%. 83%. Bermakna kekurangan oksigen mereka adalah sangat-sangat drastik. Jadi apa yang berlaku apabila kekurangan oksigen ini ialah badan kita dalam darah tu dia menjadi lebih acidotik, hypoxic. Bermakna sel kita akan start mati sedikit demi sedikit kerana kekurangan oksigen itu berlaku lah. So bila kita melakukan ujian, kita akan mendapatkan bahawa mereka ini dalam keadaan yang sangat teruk. Sebab itu kadang-kala kita tidak sempat masukkan mereka ke dalam ICU, mereka meninggal sahaja di rumah. Dan sebab inilah kita memberikan peluang kepada rakyat-rakyat di Selangor untuk mendapat kenal pasti jika mereka di dalam kalangan yang mungkin dalam grup happy hypoxia ini, untuk memastikan bahawa oksigen di dalam darah mereka itu tidak berkurangan. Jadi apa yang kita berikan sebenarnya macam ni adalah Panadol.
Bermakna risiko alergik daripada ubat ni adalah sangat-sangat kurang. Selepas itu kita berikan mereka Diflam dan Hurix. Jadi kalau tengok macam Prospan ni, ini adalah cough syrup, tetapi apa yang kita tengok ialah ini adalah sebenarnya komposisi dia adalah benda yang herbal. Bermakna dia bukan mengandungi unsur darah sintetik di mana ia boleh membuatkan alahan. Tetapi sebelum kita memberikan semua, kita akan tanya juga kepada pesakit, pernah tak ada alahan kepada mana-mana ubat ini? Tapi kebanyakan padanya, kenapa ubat ini dipilih? Ialah kerana inilah ubat-ubat yang paling berisiko paling rendah sekali untuk mendapat apa-apa jenis alahan. Okey, semua kita berikan, tetapi buat masa sekarang kami tengah membuatkan satu projek rintis di mana oximeter ini kita membuatkan satu tagging barcode. Okey, di mana kita ingin meminta balik barcode ini, oximeter ini yang telah dibarkodkan, supaya kita boleh menggunakan balik untuk pesakit seterusnya. Kerana selepas dia sudah baik daripada COVID, tidak perlu lagi lah dia menggunakan benda ini. Kenapa kita fikirkan cara pelaksanaan itu adalah bagus? Sebab kita kena fikir sesuatu yang lestari, sustainability, di mana kita tidak mahu memberikan mereka hanya kerana kita mampu, tetapi kita memberikan kerana mereka memerlukan. Jadi kalau benda selagi kita boleh gunakan lagi untuk pesakit yang lain, selepas mereka memulangkan, kita akan sanitasi, kita akan pulangkan balik kepada pihak cell care, kita akan repack dan kita akan re-barcodekan balik dan kita akan berikan balik kepada pesakit yang baru. Tetapi ini hanya semua selepas tamat proses kuarantin mereka. Kita mengambil berat ataupun mengambil langkah proaktif di mana kita melibatkan secara menyeluruh daripada pihak pusat khidmat masyarakat, daripada adun-adun kawasan, daripada tim Selangor, sukarelawan-sukarelawan tim Selangor, di mana kemungkinan besar mereka tidak perlu pun keluar daripada rumah. Kita akan pergi ke mereka, kita yang akan ambil. Ini juga adalah daripada segi aspek di mana pihak pusat khidmat masyarakat juga telah diberitahu jika mereka daripada golongan B40 ataupun mereka yang daripada miskin ataupun miskin tegar, mungkin bantuan daripada segi makanan ruji, makanan asas diberikan kepada mereka. Jadi mereka melaksanakan lawatan dan pada hari ke-10 kita pun menyarankan balik kepada pusat khidmat masyarakat ini untuk melawat sekali lagi, tengok adakah mereka menjalani proses kuarantin dengan betul dan tepat, dan untuk ambil balik oximeter yang kita telah berikan kepada mereka. Setakat ni kita dah berikan lebih daripada 200 kit, kerana ini adalah daripada saringan fasa 3 kita yang kita dapati positif daripada hari Sabtu dan hari Jumaat, dari hari Sabtu dan hari Ahad lepas, 19 dan 20 hari bulan, di mana kita laksanakan saringan di Dun Taman Medan, Sri Setia, Gombak Setia, Sungai Tua dan juga Taman Templar. So di dalam kawasan 5 Dun ni jumlah positif adalah lebih kurang lebih 200. Jadi kepada mereka kita telah membekalkanlah home kit ini. Kita bukan mengatakan melepaskan tanggungjawab, kerana semua orang harus memahami bahawa apabila kita telah melaksanakan saringan ke semua list-list nama-nama pesakit yang positif itu, kita akan serahkan kepada pihak PKD dan juga JKN, di mana adalah sekarang tanggungjawab tersebut dilepaskan ataupun diberikan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana ini adalah peraturan dan juga keliling yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Tetapi apa yang kita dapat maklum balas daripada pesakit-pesakit positif COVID di Selangor ialah ada agak berlaku satu kelewatan, di mana selepas mereka dikenali sebagai positif, mereka harus melaksanakan pemeriksaan secara RT-PCR. Selepas RT-PCR, mereka harus melaksanakan lagi, menunggu lagi beberapa hari. Jadi dalam tempoh tunggu itulah di mana kegusaran berlaku. Sebelum mereka dipanggil ke CAC dan sebagainya. Di situlah peranan ini mengambil. Jadi kita bukannya melepaskan tanggungjawab, tetapi kita memperkasakan mereka. Kita memperkasakan rakyat, kita memberikan jaminan kepada rakyat bahawa walaupun pihak Kementerian Kesihatan lambat memanggil anda, jangan risau. Kita memberikan kamu alat dan ubat-ubatan untuk menenangkan diri anda sementara menunggu Kementerian Kesihatan membuat panggilan. Dia tidak akan mengurangkan peratus yang positif, kerana mereka positif baru mereka dapat.
Tetapi mungkin kita boleh mengurangkan mereka yang mati di rumah. Itu adalah sebenarnya matlamat besar kami, di mana kita tidak mahu lagi orang meninggal di rumah, kerana itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sedih dan patutnya tidak berlaku pada waktu ini, kerana kita sudah lebih setahun di dalam pandemik. Seharusnya kita sudah memahami cara-cara untuk melaksanakan kuarantin kendiri yang selamat di rumah. Kita kena memastikan bahawa di dalam tempoh PKP ini tiada lagi orang yang meninggal dunia di rumah, kerana sepatutnya semasa tempoh PKP ini dilaksanakan, pemerkasaan ataupun memantapkan fasiliti-fasiliti kesihatan kita dilaksanakan. Jadi di situlah kerajaan negeri merasakan bahawa ini adalah langkah proaktif yang harus diambil. Jadi kalau boleh saya ingin mensarankan kepada mereka yang lain, mungkin kepada negeri-negeri yang lain, untuk mengambil langkah proaktif ini juga. Jika kalau semua negeri mengikut jejak langkah proaktif kerajaan negeri Selangor, kemungkinan kita boleh mengelakkan tiada lagi kematian di rumah ataupun brought in dead BID itu. Sebenarnya apa yang masa kita memberikannya pada waktu kali pertama dan kali kedua, mereka agak terkejut sebab mereka kata, adakah ini sesuatu yang perlu dibeli? Kita kata tak, ini untuk duduk rumah, kuarantin elok. Ada yang senyum, ada yang memahami bahawa benda-benda ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan lagi lah oleh mana-mana pihak. Dan kita nampak mereka agak gembira lah, kerana mereka memahami sekarang bahawa mereka tidak perlu keluar rumah, mereka tidak perlu lagi fikir macam mana nak ambil suhu kan. Sedikit sebanyak ini membantu, sebab kadang-kadang bila kita rasa badan kita sendiri, kita rasa panas, tapi kalau kita ada medical device macam thermometer, at least kita tahu betul atau tidak kita demam. Jadi ini akan membuatkan mereka menjadi lebih tenang apabila melaksanakan kuarantin di rumah. Dan itulah matlamat kita, menjalankan kuarantin dengan lebih selesa, menjalankan kuarantin dengan lebih selamat, dan untuk mengelakkan daripada kematian di rumah.